Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabit aqdamana wa tamim taqsirana ya Rabbana ya Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وجعلنا من المخلصين بقراءته. المنهيات maknanya perkara-perkara yang dilarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an daripada as-safani, mengangkat sebelah kaki, fis salati, di dalam semayang. Kerana boleh menghilangkan keseimbangan dan mengurangkan khusyuk. Was-safadi, dan merapatkan kedua-dua kaki. Ini pun boleh menyebabkan jatuh. Mana apabila kita merapatkan dua kaki, seseorang tadi senang untuk terjatuh ke kiri ataupun ke kanan. Waqad, dan sesungguhnya zakarnahuma, kami telah menyebutkan kedua-duanya. Wa'an, dan Nabi SAW melarang daripada al-iqa' was-sadli. Jadi mula daripada iqa' ni sampai ke belakang ni. Lepas ni Imam Ghazali akan syarahkan satu-satu. Jadi saya cuma bacakan dululah. Wa'anil ikhtisari wa'anil salbi wa'anil muwasalati wa'an salatil haqini wal haqibi wal haziqi وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلثم وهو ستر الوجه. أما الإقعاء, adapun al-iqa', muka surat sebelah dia. Tuan Jarul, muka surat sebelah. Muka surat sebelah dia. Dah. Muka surat sebelah. Dia yang muka surat yang kita baca tadi tu, nota kaki dia yang panjang. Sekarang kita baca dia punya matan dia lah. Amma adapun al-iqa'u, fahuwa, maka ianya, inda, di sisi ahli-ahli al-lughati, bahasa, ayajlisa, duduk seseorang, ala, di atas, wari kaihi, dua punggungnya, wayansiba, dan mengangkat, rukbataihi, dua lututnya, wayaj'ala, dan meletakkan, yadaihi, kedua-dua tangannya,
Alal ardi, di atas tanah. Kal kalbi, seperti anjing. Boleh tahu kan? Maksudnya kita angkat dua kaki ni ke depan. Biasanya yang kita, apa tu, letak tangan kat bawah macam ni. Duduk atas dua punggung, angkat kaki ni, letak tangan kat bawah. Kaki tu tarik rapat ke dada lah. Peha tu rapatkan ke dada, tangan kat bawah. Itu dia panggil al-iqa'. Itu tafsir di sisi ahli bahasa. Maksudnya kalau iqa' di sisi bahasa Arab, itulah maknanya. Tapi wa'inda ahli hadisi, di sisi ahli hadis. Maksud Nabi SAW, apabila Nabi melarang iqa', Nabi ada maksudkan makna yang lain. Apa yang Nabi larang tadi? Ayyajlisa, duduk. Ala saqaihi, atas dua betih. Betis. Jasian, melutut. Boleh tak? Maknanya kita duduk, kaki tu tegak macam duduk. Tapak kaki tu, duduk tegak kan. Lepas tu duduk atas betis tu. Boleh faham tak? Kalau macam sekarang ni, kita satu kaki tegak, satu kaki lipat macam ni, duduk atas ni. Dia dua-dua tegak, duduk atas kaki ni. Sebab sakit kaki kot. Kalau masalah kesihatan, tak apa. Ini perbuatan tu sentiasa macam tu, itu tak boleh. Walaisa 'alal ardi minhu, tiada di atas tanah. Minhu, daripada orang semayang tadi. Maknanya yang bersentuh tanah ialah hujung kaki je dengan dua lutut. Hujung jari kaki yang macam ni tu, dengan dua lutut kat depan ni. Dia kata, illa, melainkan. Ru'usu, kepala-kepala. Asabi'i, jari-jari. Ru'us, hujung-hujung lah. Hujung-hujung. Asabi'i, jari-jari. Ar-rijlaini, dua kaki. Warukbataini, dan dua lutut saja. Boleh. Jadi itu dilarang, maksudnya makruh. Itu dia istilahkan sebagai al-iqa'. Yang kedua, wa ammas sadalu fa dhahaba, maka famazhabu, maka pendapat ahli hadisi, ahli hadis, fihi, padanya, an yaltahifa, dia membalut badannya, membalut, maksudnya menyelimutkan, bisaubihi, dengan pakaiannya, wa yudkhila, dan memasukkan, yadaihi, kedua tangannya, min dakhilin, daripada dalam. Maknanya kita pakai baju, tangan ni keluarkan dekat sini. Dia tak ada. Tangan ni duduk kat dalam. Tapi baju tu pakai kat luar. Macam setengah orang pakai kot tu kan. Kot sejuk tu. Ataupun kot panjang tu. Maknanya tangan dia tak dimasukkan dalam lengan baju tu. Dia biarkan tangan tu kat dalam. Fayarka'u, lalu dia sujud. Dia rukuk. Wa yasjudu, dan dia sujud kadzalika, sedemikian. Maksud letak baju dekat luar tanpa memasukkan tangan. Kalau serban tu dibalut ke atas bahu, dia tak jadi ini. Tapi kalau kain tu dilepaskan terus, dia akan masuk di bawah ni juga. Sebab dia kata kat sini, kana hadza, adalah perkara ini, fa'lal yahud, perbuatan Yahudi, fi solatihim, dalam semayang mereka. Fanuhu, maka dilarang.
Anit tashabbuh, daripada menyamai bihim dengan mereka. Wal qamisu, dan jubah. Jubah dalam ni lah. Fi ma'nahu, sama seperti hukum pakaian tadi. Fala yang bagi, maka tak sepatutnya. Ayyarka'a, seseorang rukuk. Wa yasjuda, dan sujud. Wa yadahu, padahal kedua-dua tangannya. Fi, dalam. Badani, badan. Bahagian tengah. Al-qamis, jubah. Dan itu pendapat pertama pada masalah as-sadl. Waqila, setengah dikatakan. Maknahu, maknanya. Ayyada'a, meletakkan. Wasata, pertengahan. Al-izari, kain. Ala ra'sihi, di atas kepalanya. Wa yursila, dan melepaskan. Tarafaihi, dua hujungnya. An, ke arah. Yaminihi, kanannya. Wa shimalihi, kirinya. Maksud dia letak kain tu lepas terus ke bawah ni. Itu pun perbuatan Yahudi ke. Yahudi dia ada kain atas kepala dia. Yang panjang ni sampai ke sini. Dia memang tak atas bahu. Dia lepaskan terus. Min ghairi an yaj'alahuma, tanpa meletakkan kedua-duanya. Ala katifaihi, atas kedua-dua bahunya. Jadi ada dua makna lah. Ada dua sadr tu ada dua terjemahan. Tapi Imam Ghazali kata wal awwalu aqrabu. Makna yang pertama tu lebih dekat. Ialah sawab lah, kepada yang betul. Sebab nak mengelakkan tak khusyuk tadi. Sebab macam mana dia nak rukuk tangan kat dalam baju? Macam mana nak sujud tangan kat dalam baju? Dia orang zaman dulu mungkin masa sejuk dia buatlah macam tu. Tengah sejuk ni pakai baju terus. Tangan tak keluar. Tempat kita tak tergambar lah buat benda ni sebab kita tak ada buat macam ni. Yang ketiga, wa ammal kaf. Adapun kaf. Fahuwa, ianya. Ayyarfa'a, mengangkat. Thiyabahu, pakaiannya. Min baini yadaihi, di sebelah hadapan pakaian. Aw min khalfihi, ataupun sebelah belakang. Iza, apabila. Arada, ingin. As-sujuda, sujud. Maknanya dia punya pakaian tu, bila dia nak rukuk, dia belit-belit diikat kat sini. Boleh faham tak? Maksudnya dia kan ada jubah dalam, jubah luar. Jadi dia susah jubah tu nanti kena lantai ke, kena kotor ke. Jadi dia angkat, diikat kat depan. Ataupun dia angkat, diikat kat belakang. Mana-mana lah. Maksudnya pakaian, maksudnya dia nak bagi tahu pakaian tu jangan diikat-ikat tu je. Biarkan lepas sujud bersama-sama. Tu dia panggil kaf, dimakruhkan juga. Waqad, dan kadang-kadang yakunu, berlaku. Al-kaf tadi tu penghalangan. Fi sya'ri, pada rambut. Ar-ra'si, kepala. Maksudnya rambut dia panjang. Bila nak semayang, diikat. Jadi ikat tu dipanggil kaf. Mengikat rambut yang panjang di dalam solat. Larangan tu kepada lelaki saja. Kalau perempuan nak ikat rambut, boleh. Perempuan dalam semayang nak ikat rambut tak apa.
Ini larangan ni kepada lelaki. Fala yusalliyanna. Maka janganlah seseorang semayang. Wahwa padahal dia aqisun, mengikat sya'arahu, rambutnya. Wa nahyu dan larangan tersebut lirijal kepada lelaki sahaja. Perempuan tak apa. Biar dia sujud. Jangan diikat-ikat. Depan tu sebab dah ada kopiah. Kita dah tahan yang depan ni dengan kopiah, yang tepi belakang ni biarkan dia jatuh. Atau biar dia jatuh tepi-tepi muka tu lah, tak apa. Wa fil hadisi, di dalam hadis. Umir tu diperintahkan daku. An asjuda, untuk sujud. Ala, di atas. Sab'ati, 7. A'dha'in, anggota. Wala, dan tidak. Akuffa, daku menahan. Sya'aran, rambut. Wala, dan tidak. Thawban, pakaian. Jadi nak difahami ialah sujud dari tu bukan kita saja yang sujud. Semua tu sujud kepada Allah Ta'ala. Pakaian kita, rambut kita, apa lagi, anggota. Kesemua tu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kesemuanya hidup. Kesemuanya hidup dan menyembah. Wa kariha, dan memakruhkan. Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, an ya'tazira, memakai kain. Fauqa, di atas. Al-qamisi, jubah. Fis salati, di dalam semayang. Wara'ahu, dan dia menghukumkannya. Minal kaf, daripada penghalangan. Maksudnya daripada hukum kaf tadi lah. Menghalang, kaf. Sebab qamis ni jubah dalam. Jadi jubah dalam tu, kalau kita tak ikat di tengah ataupun pakai kain dekat atas dia, jadi dia bolehlah sujud sama-sama. Maksudnya bahagian tengah dia boleh turun sekali masa sujud tu. Tapi bila kita dah terikat dekat tengah, macam mana dia nak sujud? Jadi Imam Ahmad larang. Kalau pakaian luar tu dah cukup, jangan ada ikatan-ikatan lagi di badan. Betul lah tu. Jadi mengeluarkan baju tu, masukkan baju ke dalam tu, dia panggil kaf. Kalau ikut kata Imam Ahmad ni. Wa amma, adapun al-ikhtisar, cekak pinggang, ni pun dilarang jugalah dalam semayang. Fa'an yada'a, meletakkan. Yadaihi, kedua-dua tangannya. Ala, di atas. Khasirataihi, pinggang. Dua pinggang. Maknanya tengah rukuk pun letak dekat sini. Tengah berdiri tu memang letak sini dah. Tengah sujud pun letak dekat sini. Duduk antara dua sujud pun letak dekat sini. Boleh. Jadi ulama berselisih pendapat dalam syarah ni, dia bagi tahu kenapa tak boleh bercakap pinggang tu ni. Maka setengah pendapat dia kata fa'lul mutakabbirin, perbuatan orang sombong. Ini dalam syarah dia saya baca. Dalam buku kita ni tak ada. Lepas tu setengah pendapat kata itu ialah perbuatan Yahudi. Setengah pendapat kata itu ialah perbuatan syaitan.
Dan setengah pendapat mengatakan itu ialah perbuatan ahli neraka apabila dia nak merehatkan dirinya. Wa amma salb, adapun salb tadi, fa an yada'a, meletakkan, yadaihi, kedua-dua tangannya, ala, di atas, khasirataihi, dua pinggangnya, fil qiyam, pada ketika berdiri, wa yujafiya, dan menjauhkan, baina, antara, adudaihi, dua ni apa dia panggil? Sini lengan, sini tangan, lengan. Arab sini dia panggil adud, sini dia panggil sa'id. Jadi kita jauhkan. Fil qiyam, pada ketika berdiri. Jadi kalau syarah dia bagi tahu, masa berdiri kalau buat macam ni, ni dipanggil salb. Dia juga ikhtisar. Cuma ikhtisar ni dia merangkumi sujud, duduk, rukuk. Tapi kalau salb tu ialah meletak tangan secara khusus semasa berdiri saja. Itu dipanggil salb. Boleh. Wa ammal muwasalatu, adapun penyambungan. Ini salah satu lagi perkara yang makruh, penyambungan. Fahiya khamsatun, maka ia ni 5 perkara yang dimakruhkan di dalam semayang. Isnani, 2. Alal imam, ke atas imam. Makruh ke atas imam. An yasila, alla yasila, tidak menyambung. Qira'atahu, pembacaannya. Bitakbiratil ihram, dengan takbiratul ihram. Maknanya bila masuk semayang tu, Allahu Akbar, kan kita ada doa iftitah. Doa iftitah, a'udzubillah. Habis dia buang semua. Dia buang semua tu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi perbuatan tu dia panggil muwasalah, makruh. Tu yang pertama. Yang kedua, wala ruku'ahu, tidak menyambung rukuknya. Biqira'atihi, dengan pembacaannya. Maknanya dia habis saja baca, dia terus rukuk. Macam kena tunggu sekejap. Tunggu sekejap baru rukuk. Wasnani, dan 2. Alal ma'mumi, dimakruhkan ke atas makmum. An yasila, menyambung. Takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya bitakbiratil imam, dengan takbiratul ihram imam. Maknanya imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam habis dia bar, dia Allahu Akbar. Dia terus sambung. Jadi imam kata tunggu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Biar dia saktah, putus tengah-tengah. Sebab takut imam tak sempat masuk, kita dah takbir. Imam tak habis sebut ra, kita takbir, takut tak sah semayang. Wala taslim, ni kena betulkan, buang titik tu. Wala taslimahu bitaslimihi. Jangan menyambung salamnya makmum, memberi salam. Bitaslimihi, dengan memberi salam imam. Imam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua dilarang lah, biar tunggu sampai habis. Biar ada saktah sekejap, baru kita sambung. Baru kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wahidatun, dan perkara kelima.
bainahuma, antara kedua-duanya. Maksudnya makruh ni imam pun kena, makmum pun kena. Apa perbuatannya? Alla yaghsila, tidak menyambung, taslimatal fardi, memberi salam yang fardu, bit taslimatis saniyah, dengan memberi salam kedua yang sunat. Kita dah habis sembahyang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tunggu jap. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak bagi sambung. Sebab nak membezakan fardu dan sunat. Sebab nak beza tu pada niat. Kalau bersambung cepat sangat, takut niat kita tak boleh nak ubah. Wal yafsil, dan dalam memisahkan bainahuma, antara kedua-duanya. Ha? Boleh? Cuma dia kata kalau boleh. Tapi Imam Ghazali kata tunggulah sampai imam habis. Yang kita buat sekarang macam mana? Salam kedua imam tak buat. Oh. Itu yang dia beri salam sebelum imam habis. Itulah imam dia kalau sambung makruh. Takut mendahului ya. Imam belum habis salam, kita dah bagi salam. Dia kena bagi imam tu habis dulu, lepas tu putuskan. Maksudnya dia bukan takbir bersama, takbir mengiringi. Mengiringi itu maksudnya ikut segera, tapi bukan sambung. Mengiringi sambung lain. Yang dia larang ni muwasalah sambung. Macam mana? Maksudnya imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh sambung. Sambung tu tak boleh. Kalau mengiringi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ada saktah tu. Mengiringi. Apa tu? Dia bergantung kepada niat dia. Kalau niat dia mengikut sunnah Nabi SAW, dia kena ikut lah. Tapi kalau niatnya ikut kumpulan-kumpulan penyanyi rock apa tu, tak tahu lah. Nabi ada tocang. Sahabat-sahabat banyak yang ada tocang. Rambut dia orang panjang. Sambung sikit. Wa ammal haqinu, adapun haqin, faminal bauli, menahan kencing. Ini pun makruh juga lah, menahan kencing di dalam sembahyang. Wal haqibu, faminal ghaib, adapun haqib, menahan buang air besar. Wal haziqu, ini pun satu lagi makruh. Sahibul khuffid dayyiq, orang yang memakai
khuf yang sempit, ketat. Sebab apa tu? Fa inna kulla dzalika, sesungguhnya setiap satu tadi tu, yamna'u, menghalang, minal khusyu'i, daripada khusyuk semayang. Jadi dimakruhkan. Wa fi ma'nahu, pada sama maknanya, makruh juga, al-ja'i'u, orang yang sangat lapar. Wal muhtam, orang yang ada urusan penting, ada kerisauan. Wa fuhima, dan difahami, larangan al-ja'i'i, orang lapar, min qawlihi, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila, hadara, hadir, al-asha'u, makan malam, wa uqimat, dan diiqamahkan, as-salata, semayang, fabda'u, maka mulakanlah, bil asya'i, dengan makan. Ini satu adab yang penting lah, maksudnya menghormati makanan. Makanan tu, dia diletakkan khusus untuk kita makan. Dihidang. Bila dia dihidang, kita punya tanggungjawab ialah memakan dia. Jadi bila dah dihidang, kebetulan pada waktu nak sembahyang, jadi menghormati makanan tu ialah Nabi kata pergi makan dulu. Itu adab dengan nikmat Allah. Sebab tu bila makanan dah dihidang, baca doa cepat-cepat, makan. Jangan tunggu, jangan sembang. Jangan biarkan makanan tu dia panggil tak menghormati nikmat. Yalah. Itu pun salah dia kata. Yalah. Yalah, tu masalah tidak memahami. Syekh Imam Ghazali, dia faham daripada hadis ni, sudut yang kita tengah bincang ni lah. Nabi suruh makan untuk mengelakkan lapar di dalam semayang. Jadi ada dua sudut lah. Satu, menghormati makanan. Jangan biarkan makanan berhidang, jangan biarkan makanan tak tutup. Nanti ladak datang ke, tak elok kan, setan datang ganggu makanan tu. Kedua, nak mengelakkan lapar di dalam solat. Illa, kecuali ay yadhiqal waqtu, waktu dah sempit. Makanan dah hidang, tiba-tiba lagi 5 minit nak habis waktu. Semayanglah dulu. Buat macam mana? Au yakuna, ataupun adalah seseorang tadi, sakina, tenang, al-qalbi, hatinya. Ni jenis orang tak makan pun tak apa. Ada makanan, tak ada makanan, sama je pada dia. Orang macam ni semayang je lah. Cuma daripada sudut menghormati makanan tu, kena tengok lah. Maksudnya kalau dia memang betul-betul tak nak makan, dia kena tutup balik. Simpan balik makanan tu, baru dia semayang. Maksudnya dia tak perlu makan, tapi dia kena tutup. Wafil khabari, ni masalah lain. Dalam hadis, la yadkhulanna, janganlah masuk, ahadukum, salah seorang daripada kamu, as-salata, dalam semayang. Wahwa, pada hadir, muqattibun, masam mukanya. Maksudnya dalam keadaan bengang-bengang.
Tension, tekanan. Tekanan, runsing lah runsing. Satu, wala dan jangan. Yusalliyanna solat. Ahadukum salah seorang daripada kamu. Wahwa padahal dia ghadbanun, marah. Ini satu lagi. Waqala, maksudnya sebab kedua-dua keadaan tu, bila dia marah, bila dia masuk semayang, dia duk marah kat orang lagi dalam semayang. Jadi macam mana nak khusyuk? Kalau orang yang tengah bengang tadi tu, yang tengah mengkerutkan muka tu, dia tengah ada masalah nak bengang dengan orang, stres pekerjaan, apa segala masalah. Jadi kalau dia semayang, dia duk ingat benda tu lah dalam semayang. Jadi Nabi kata, habiskan masalah tu dulu. Duduk dulu bertenang, istighfar, apa mandi ke, ambil semayang ke, minum air ke, bagi tenang tu baru masuk semayang. Jadi kenapa perlu sangat Imam Ghazali kata ni lah, jangan tahan kencing dan kena jaga juga khusyuk ni, sebab daripada Hasan ni lah. Qala Sayyiduna Al-Hasan, maknanya Al-Basri radhiyallahu anhu. Ini ayat yang paling menakutkan lah. Kullu salatin, setiap semayang, la yahduru, tidak hadir, fiha, di dalam semayang tersebut, al-qalbu, hati. Ini kan ayat tasawuf. Hudurul qalbi, hadir hati. Maknanya hati tu nak kena bagi ada dulu, barulah dia hadir kan. Sebab itulah perlu dibuat zikir qalbi tadi, ataupun apa saja zikir lah yang dah diijazahkan daripada guru, supaya ada hati. Bila hati tu dah ada, baru boleh hadir kan. Dia ada dua kerja kat situ. Pertama ialah qalbun tu sendiri bagi dapat. Lepas tu dah dapat, dia lari. Kadang-kadang dia lari, dia datang, dia lari, dia datang. Jadi masa semayang nak kena pastikan dia hadir sentiasa. Jadi mana-mana semayang yang tiada penghadiran hati, fahiyah, maka solat tersebut ilal uqubati, kepada seksaan, asra'un, lebih cepat, menuju kepadanya. Boleh? Seksaan Allah Ta'ala. Macam ni. Semayang sepatutnya menarik apa? Rahmat. Kita semayang Bismillahirrahmanirrahim, rahmat turunlah sepatutnya. Tapi kalau semayang macam ni, semayang yang hadir tak hati ni, masuk saja semayang, bala turun. Bala turun tu, hati jadi gelap, perangai lagi teruk, masalah dengan isteri, masalah keluarga, masalah dengan jiran, harta benda rosak, masalah wabak, penyakit, semua je lah. Barang harga naik semua. Peperangan, pembunuhan, jenayah, semua dipanggil uqubah, seksaan. Sebab tu sekarang ni keadaan amat risau apabila manusia dah mula meninggalkan tarekat berzikir. Mana nak datang mula tu? Dia bukan boleh datang sendiri tu. Qalbun tu. Al-qalbu yang dia bincangkan di sini ni. Dalam Quran Nabi kata, inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun. Dia kata sesungguhnya perkara tersebut ialah peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada hati. Jadi tak semua orang ada hati. Qalbun yang dia maksudkan ni tak ada pada semua orang, dia kena pergi cari. Wa fil hadisi, di dalam hadis, sab'atu asya, 7 perkara, fis salati, di dalam semayang, minas syaitan, daripada gangguan syaitan. Maksudnya syaitan nak hilangkan khusyuk tadi. Dia buat macam-macam lah. Pertama sekali, ar-ru'af, hidung berdarah. Kedua, wan-nu'as, mengantuk. Yang ketiga, waswasah, was-was lah. 3 ke 4, dah ambil wuduk ke belum? Macam-macam lah was. Wat-tasa'ub, menguap. Walahikaku, lintasan-lintasan hati. Maksud dalam syarah ni, dia bagi tahu lintasan.
Ru'af, hidung berdarah. Hidung. Hidung berdarah. Macam mana? Mengantuk. Mengantuk. Kalau kita baca dengan hukak, dia bermakna gatal-gatal. Sakit kulit. Garu. Tergaru-garu. Kalau baca dengan hikak, dia membawa makna lintasan-lintasan dalam hati. Teringat tu, teringat ni. Teringat macam-macam kerja, teringat semua ada dalam. Satu lagi, walil tifat, berpaling. Nak tengok ke kanan, tengok ke kiri. Wal abas, bermain-main. Bisyai'i, dengan sesuatu. Masa tu dah nak terpegang telefon dia. Nak tengok telefon ke. Masa tu lah nak tengok jam. Ataupun pegang benda-benda. Sebab benda tu sebenarnya boleh je. Kita semayang, kita pegang benda. Pegang, tak batal semayang pun. Tapi sebab dah diajar jangan buat, jadi orang tak buat. Elok lah tu. Maksudnya yang kita dah praktikkan tu betul lah. Kalau tidak, kalau buat betul-betul semuanya boleh. Cuma makruh lah. Tak membatalkan semayang pun. Wa zada ba'duhum. Ha? Hmm. Hmm. Dia bergantung kepada benda tu boleh menghilangkan khusyuk ke tidak. Kalau dia biar lagi tak khusyuk, baik dia betulkan. Di kepala dia ada berlapis-lapis ke kat kain bawah tu, tak selesa ke, lebih baik dia betulkan. Tapi tolak pelan-pelan lah. Yang ini, yang dia bincang ni, ini memang perbuatan syaitan. Yang itu kita yang nak buat sendiri di dalam semayang. Yalah, nak mengelakkan gangguan. Tak apalah. Sebab memang Nabi suruh elakkan gangguan. Apa saja ada gangguan, cuba elakkan. Terutama nak semayang. Sebab dia ialah latihan. Wa zada ba'duhum, menambah sebagian ulama. As-sahwa, terlupa. Terlupa ni, lupa tu. Maksudnya lupa bacaan. Lupa surah nak baca. Sangkut-sangkut ayatnya. Tak boleh dah ada gangguan macam tu. Hilanglah khusyuk. Hati tu terlupa lah. Sebab tu ayat apa lepas ni, ayat apa lepas ni. Hati dah terlupa dah. Hati yang nak dihidup kata. Wasyak, syak wasangka. Maksudnya was-wasah dia bezakan dengan syak ni pula. Syak ni 50-50 tadi. 4 rakaat ke 3 rakaat. 4 rakaat ke 3 rakaat. Jadi maknanya was-wasah tu terjemah dengan bisikan. Was-wasah tu bisikan-bisikan. Hukak tu ialah gatal-gatal. Dia tak, kalau tak semayang tak ada nak bergaru pun. Tapi bila semayang macam-macam nak gatal. Tu gatal, ni gatal nak garu. Jadi baca dengan hukak lah. Summa qala wa qala ba'du salafi wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dulu di situ lah. InsyaAllah sekian Allah izin sambung lagi.